A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita bertemu pada hari ini walaupun lewat daripada jadual yang sepatutnya. Patutnya kita bertemu pukul 3 petang tadi waktu Malaysia, tapi disebabkan kami berada di negeri Perak dan Darussuan ni akan direzekikan Allah dengan kelapangan waktu berupa PKP, maka banyaklah urusan-urusan yang perlu diselesaikan sebelum menjelang malam besok. Jadi saya bawa keluarga selesaikan apa yang patut dan menyebabkan kami terlambat tadi. Ini pun tadi lepas yang asal terus siap-siap dan kita lewat juga 10 minit. Maafkan saya kepada semua yang telah menunggu, Fadil Ustaz Muhdi Aziz yang sedang menunggu di Keherah sana, dan juga semua sahabat-sahabat kita yang bersama dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Suara kurang jelas. Okey, Samudi, jelas tak suara? Macam tadi ada tertekan something. Jelas tak suara sekarang? Respon, macam mana suara jelas tak? Suara kita jelas ke ataupun macam mana? Belum lagi. Okey, sebentar. Kita cuba sekali lagi. Dia di bawah ni, Mak. Smartphone. Okey, jelas atau tidak? Cuba respon. Okey, alhamdulillah jelas. Mungkin tadi dia tak berapa masuk elok dia punya ni. Okey, apa pun saya mohon kemaafan di atas keterlibatan kita pada hari ini sebabkan beberapa urusan yang tak dapat saya elakkan tadi, daftar anak-anak sekolah apa semua, sebab PKP dah nak bermula di negeri Perak. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan merezekikan kepada kita ketenangan semula daripada wabak ini. Yang wabak penyakit ini adalah tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal dan tanda untuk kita kenal kepada Allah di dalam semua keadaan kita, sama ada keadaan lapang, keadaan susah. Sebab orang mukmin ni adalah apa keadaan sekalipun dia akan ingat kepada Allah Ta'ala dan dia mengenal Allah Azza wa Jal. Apabila kita diberikan ujian seperti ini, kita dapat mengenal Allah bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak dikalahkan, Tuhan yang tidak terkalah. Tidak ada siapa yang dapat mengalahkan ketentuan Allah Azza wa Jal. Apabila kita berada dalam keadaan gembira, kita kenal Allah Ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmat. Jadi syukur pada Allah di atas segala keadaan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat berada di dalam kebaikan dan dapat menghadapi qada dan qadar ini dengan baik biiznillah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah kita sama-sama maklum di dalam majlis kita sebelum ini, kita akan memulakan dengan berselawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang telah pun didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita, iaitu selawat yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syekh Musa Ad-Darir menerusi mimpi yang telah beliau terima
yang Nabi SAW telah mengajar kepada beliau akan salawat ini sewaktu beliau dan para sahabat beliau berada di atas kapal dan mereka diserang dengan satu ribut taufan yang sangat dahsyat yang dikenali dengan nama ribut Al-Iqlabiyah, yang biasanya manusia tidak akan selamat daripada ribut yang sangat dahsyat tersebut sewaktu mereka berada di tengah laut. Maka Rasulullah SAW telah meminta seluruh ahli kapal menerusi mimpi yang telah direzekikan kepada Syekh Musa Ad-Dari yang ketika itu juga berada di atas kapal, untuk berselawat kepada Nabi dengan salawat yang didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita di bahagian komen. Nabi minta supaya dibaca 1000 kali, dan Allah Azza wa Jalla telah merezekikan kepada seluruh ahli kapal tadi selepas daripada Syekh Musa Ad-Dari bangun daripada tidur, memberitahu kepada ahli kapal, lalu mereka telah berselawat sebanyak 300 kali dengan tujuan untuk sampai kepada 1000 kali. Namun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu mereka tiba pada bilangan 300 kali salawat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan kelapangan kepada mereka dan mereka selamat daripada taufan yang menggila ketika itu dengan berkat berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka semoga Allah Azza wa Jalla juga dengan berkat kita berselawat, walaupun tidak banyak, kita selawat setiap kali majlis kita selawat 11 kali. Moga-moga Allah Azza wa Jalla juga mengangkat wabak ini daripada diri kita, daripada para sahabat kita, daripada kaum keluarga kita. Seterusnya semoga Allah mengangkat wabak ini daripada Malaysia, mengangkat wabak ini daripada Mesir, mengangkat wabak ini daripada semua negara umat Islam, dan mengangkat wabak ini daripada seluruh dunia ini insya-Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah mengurniakan kesabaran kepada kita dan memberikan kebaikan kepada mereka yang ditimpa dengan wabak ini, dengan pengampunan dosa, diangkat darjat. Allahumma amin. Baiklah, sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 11 kali dengan selawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi di bahagian komen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Kita hadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke hadrat para sahabat baginda, kepada para isteri baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh para ulama, seluruh para awliya, dan kepada pengarang kitab kita Syekh Abdullah Al-Humari, dan kepada seluruh umat Islam kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, direzekikan Allah kita bertemu juga pada petang ini. Dan pada pertemuan lepas kita telah pun meneliti 7 amalan yang kalaulah satu sahaja pun amalan tersebut dilakukan, ianya akan membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Apatah lagi kalau ia melakukan keseluruhnya. Selesai kita pada amalan yang ke-7 sebagaimana disebut oleh Ustaz Mahudi kita, ada 7 amalan, satu persatu beliau telah tulis, jazakumullahu khairah. Dan kita telah pun berakhir pada pertemuan lepas pada amalan yang ke-7, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada amalan yang ke-8,
iaitu apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang sekiranya dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Adakah di sana ada peluang untuk dia melakukan amalan lain yang membawanya kepada syurga Allah Azza wa Jal berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Iaitu kalau kita lihat pada muka surat yang ke-11 pada muka surat yang ke-11 iaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 daripada bawah iaitu baris yang ke-12 daripada bawah. Sekitar baris yang ke-12 daripada bawah iaitu pada ucapan yang berbunyi qala Abu Dzarrin ara'aita in kana 'ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina al-muttasil la sayyidina al-imam Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kitabihi tamami minnatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal qala Abu Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu ara'aita in kana 'ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Al-'ayyu alladhi la yubayyinu 'amma fi nafsihi wa huwa khilaful fasih. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang tertulis di buku kita tu, kalau kita tengok ada ditulis kira-kiranya ada 3 ya, alif lam ain ya. Yang tepatnya adalah hanya dengan 2 ya. Kita baca al-'ayyu. Al-'ayyu alladhi la yubayyinu 'amma fi nafsihi. Jadi ada sedikit kesilapan pada cetakan kitab Tamamul Minnah yang ada di hadapan kita. Qala rahimahullahu azza wa jal al-'ayyu alladhi la yubayyinu 'amma fi nafsihi wa huwa khilaful fasih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u li akhraqa. الأخرق هو الذي لا يحسن التصرف لضعف إدراكه ومعنى يصنع له يعينه كما جاء في رواية البيهقي فليعن الأخرق وأوجه الإعانة متعددة يعينه في اختيار بضاعة يريد شراءها أو في حمل شيء لم يقدر على حمله أو يصلح له شيئا لم يهتدي لوجه إصلاحه. Jadi kalau ikut dalam perbahasan yang ke-8 ini, iaitu amalan yang ke-8, apabila sebelum ini Sayyidina Abu Dzar bertanya kepada soalan tentang apa yang perlu dilakukan, akhirnya Nabi menyatakan hendaklah seseorang itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Lalu Sayyidina Abu Dzar bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, apakah pandanganmu wahai Rasulullah sekiranya orang tersebut adalah seorang yang 'ayyi? Apa dia 'ayyi? Iaitu orang yang tidak dapat menjelaskan apa yang ada dalam dirinya. Maksudnya dia tidak petah berbicara. Kalau dia bercakap pun mungkin orang salah faham. Sedangkan mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan memerlukan kepada lidah, memerlukan kepada kenyataan yang jelas. Jadi kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana sekiranya seseorang itu yang dia mahu mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan, tapi masalahnya dia adalah seorang 'ayyi, iaitu seorang yang tidak dapat menjelaskan apa yang ada dalam jiwanya, iaitu orang yang tidak fasih. Dia cakap orang tak faham, dia cakap pun berpusing-pusing, orang sampai tak faham. Jadi macam mana dia nak menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah pula orang daripada kemungkaran, sedangkan kalau dia sebut pun orang tak faham. Jadi adakah orang seperti ini ada peluang untuk masuk ke syurga Allah Azza wa Jal dengan melakukan amalan yang lain? Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, al-'ayyu alladhi la yubayyin 'amma fi nafsihi wa huwa khilaful fasih. Dari segi bahasa Arab, 'ayyi
adalah orang yang tidak dapat menerangkan apa yang ada dalam hatinya, dan ai adalah lawan kepada fasih. Orang fasih maknanya ucapan dia jelas, fasih berbicara, petah berbicara, manakala ai adalah yang sebaliknya. Lalu sekiranya orang itu adalah orang yang tidak fasih di dalam sebutan, tidak fasih dalam berbicara, jadi apa pula yang dia boleh lakukan supaya dia juga dapat masuk ke syurga Allah Azza wa Jal? Lalu Nabi SAW bersabda, yasna'u li akhraqa. Hendaklah dia melakukan untuk orang yang akhraq. Apa dia akhraq? Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-akhraqu huwa alladhi la yuhsin at-tasarruf. Akhraq adalah seorang yang tidak bagus dari tindakan. Dia tidak pandai dalam membuat tindakan. Maknanya dia ni seorang yang sering kali kalau buat keputusan silap. Kalau melakukan sebarang tindakan selalunya tidak tepat. Jadi orang seperti ini hendaklah dibantu. Jadi kata Nabi SAW, orang yang tidak mampu menyuruh orang lain kepada kebaikan dan tidak mampu untuk menegah orang kepada kemungkaran disebabkan dia bukanlah seorang ahli yang petah berbicara, maka dia boleh melakukan perbuatan yang seterusnya yang juga membawanya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu dia menolong orang yang selalunya tersilap di dalam membuat tindakan, orang yang tidak cerdik, yang kalau membeli barang selalunya rugi, kalau berniaga selalu rugi, kalau buat sebarang tindakan selalunya silap. Jadi seorang yang tidak petah berbicara boleh membantu orang ini supaya orang itu tidak melakukan kesilapan di dalam sebarang tindakan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-akhraq huwa alladhi la yuhsin at-tasarruf li dha'fi idrakihi. Al-akhraq adalah orang yang tidak bagus dari segi tindakan. Dia tidak bagus dalam membuat sebarang tindakan disebabkan kedhaifan, disebabkan kelemahan pengetahuannya. Dia lemah dari segi pengetahuan, lalu biasanya dalam buat keputusan dia akan selalu tersilap. Kalau macam orang KL kata orang blur, orang yang blur, ambil tindakan apa pun semuanya blur je, semuanya silap je. Wa ma'na yasna'u lahu, apa maksud Nabi SAW yasna'u li akhraq? Apa maksud yasna' li akhraq? Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud melakukan sesuatu untuknya adalah, maksudnya adalah membantunya, yu'inuhu. Ini adalah sebagaimana yang telah datang di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu dengan jelas, Nabi SAW bersabda, fal yu'inil akhraq. Hendaklah orang tersebut, iaitu orang yang tidak pandai berbicara, sehingga kalau dia nak suruh orang buat kepada kebaikan atau larang orang daripada kemungkaran, mungkin orang tak akan dapat faham ucapan dia. Maka orang seperti ini yang tidak fasih berbicara ini hendaklah menolong, disebut fal yu'in, hendaklah dia menolong, membantu al-akhraq, membantu orang yang sering salah dalam membuat keputusan. Bagaimana cara membantu? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa awjuhu al-i'anati muta'addidatun. Cara-cara untuk membantu ini pelbagai. Yu'inuhu fi ikhtiyari bida'atin yuridu shira'aha. Contohnya, orang yang tidak pandai berbicara tadi, orang yang tidak pandai, orang yang tidak fasih berbicara tadi, boleh membantu orang yang tidak pandai membuat keputusan tadi ketika dia ingin memilih satu barang yang ingin dia beli. Kita tengok dia nak beli satu barang, dia nampak dia pilih barang yang tak sesuai untuk dirinya, kita kata seeloknya beli barang ni. Kita bantu dia agar dia memilih satu keputusan yang baik. Au fi hamli syai'in lam yaqdir ala hamlihi, atau kita bantu dia dengan maksud kalau dia ada nak angkat satu barang dia tak mampu, dia rasa berat, jadi kita tolong angkatkan barang itu untuk dia. Katakan dia beli kedai, dia pergi beli barang macam-macam, tiba-tiba dia tak mampu nak tanggung. Jadi kita tengok dia, kita membantu dia. Maksudnya membantu orang yang sering melakukan kesilapan dalam keputusan bukan hanya semata-mata memberikan idea, sebaliknya membantu dia. Contoh dia perlukan barang untuk diangkat, kita tolong angkatkan barang untuk dia. Yang penting maknanya kita telah dianggap sebagai membantu orang tersebut. Au yuslihu lahu syai'an lam yahtadi liwajhi islahihi. Atau kita memperbaiki untuknya akan sesuatu yang dia tak ada idea, dia tak ada sebarang pandangan untuk memperelokkan perkara tersebut. Contoh dia katakan barang dia rosak. Katakan handset dia rosak. Dia kata macam mana ni handset saya rosak, saya nak buat macam mana. Dia tak ada idea, dia tak ada pandangan macam mana nak selesaikan masalah dia tadi.
Lalu kita pun bagi cadangan, okey, kamu pergi kedai ni sekian. Maksudnya kita tolong dia untuk dia dapat buat satu keputusan yang bagus supaya barangnya itu dapat diperbaiki. Ini di antara contoh. Maknanya secara mudah, apa saja yang diperlukan oleh orang yang akhraq, orang yang tidak pandai membuat keputusan, yang kalau buat keputusan pun selalu tersilap, maka sebarang bantuan kepada orang seperti ini supaya dia tidak tersilap di dalam membuat bantuan, kita telah menolongnya supaya mengambil satu keputusan yang tepat. Mereka yang membantu orang seperti ini dijanjikan oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Jadi ini yang ke-8, membantu orang yang tidak pandai membuat keputusan. Membantu seseorang yang tidak pandai membuat keputusan. Kita pergi pula kepada yang ke-9. Maknanya kalau ke-8 tadi, membantu seseorang yang tidak pandai membuat keputusan, yang akhraq, orang yang tidak bijak, kita membantu mereka. Lalu kata Sayyidina Abu Dzar untuk amalan yang ke-9 pula, qala Abu Dzarrin ara'aita in kana akhraq an yasna'a syai'an. Subhanallah. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tanya semula kepada Nabi. Tadi Nabi kata membantu kalau orang tu dia tidak pandai berbicara, lalu dia tidak akan mampu untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu Nabi mencadangkan supaya orang tersebut membantu orang lain yang orang lain tersebut tidak pandai membuat keputusan. Jadi sekadar nak tolong ambil barang, sekadar nak kata beli yang ni, tak payah beli yang ni, itu senang. Lalu kata Sayyidina Abu Dzar, macam mana kalau orang tu sendiri adalah seorang yang akhraq? Orang yang nak menolong orang yang tak pandai buat keputusan, dia sendiri pun memang tak pandai buat keputusan. Dia sendiri pun tidak pandai membuat keputusan. Macam mana dia yang bingung macam tu, yang sering melakukan kesilapan dalam keputusan, macam mana dia pula nak membantu orang lain yang juga macam dia, sama-sama tak reti nak buat keputusan. Ara'aita in kana akhraqa an yasna'a syai'an. Jadi kalau orang itu seorang yang dia sendiri tidak pandai membuat keputusan, adakah dia perlu melakukan sesuatu supaya dia dapat juga masuk ke syurga Allah Azza wa Jal? Jadi lafzu akhraq huna tufassirhu riwayatul Baihaqi, ara'aita in kana la yuhsinu ay yasna'. Ini yang dimaksudkan dengan akhraq dalam ucapan Sayyidina Abu Dzar, ara'aita in kana akhraq. Apakah pandangan anda wahai Nabi sekiranya orang tersebut juga adalah seorang yang akhraq? Lalu dihuraikan berdasarkan riwayat Imam Al-Baihaqi, iaitu dengan riwayat Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, ara'aita in kan la yuhsinu ay yasna'. Apakah pandanganmu wahai Nabi sekiranya orang yang ingin membantu orang lain yang tidak pandai membuat keputusan, dia sendiri tidak bagus di dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dia sendiri pun macam orang yang ingin dibantu, yang membantu seperti orang yang dibantu, sama-sama tak reti nak buat keputusan. Jadi adakah orang ini rugi kerana tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan sebelum ini? Jadi amalan yang ke-9 yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'inu maghluban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia tidak pandai untuk membantu orang lain kerana dia sendiri tidak pandai membuat keputusan, dia hendaklah membantu orang yang dikalahkan. Yu'inu maghluban, membantu seorang yang dikalahkan, iaitu membantu seseorang yang dizalimi. Al-muradu bil maghlubi al-mazlumu kama fi riwayatil Baihaqi wa i'anatuhu musa'adatuhu fi raf'iz zulmi anhu. Jadi dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu disebutkan dengan jelas apakah maksud maghlub, apakah yang dimaksud membantu seorang yang telah dikalahkan. Jadi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebut bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang dikalahkan adalah orang yang ditindas, orang yang dizalimi. Jadi orang yang tidak pandai untuk membuat sebarang keputusan, dia boleh membantu orang yang kena zalim. Ada satu orang kena zalim, dia hendaklah membantu orang tersebut. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa i'anatuhu musa'adatuhu fi raf'iz zulmi anhu. Apa maksud membantu orang yang dizalimi? Maksud membantu orang yang dizalimi adalah menolongnya untuk mengangkat kezaliman daripadanya, untuk menghilangkan kezaliman daripada orang tersebut. Jadi apa caralah? Sama ada kita contoh orang tersebut dia tak pandai dapat keputusan, tiba-tiba dia tengok ada satu orang dizalimi.
lalu dia boleh menghalang kezaliman tersebut dengan cara, kalau orang yang dizalimi tu nak dipukul oleh orang contohnya, dia pula yang menahan. Ataupun satu orang dizalimi secara undang-undang, maknanya dia boleh mengadukan masalah tersebut kepada orang yang lebih berautoriti supaya orang yang dizalimi itu dapat dibantu. Jadi apa saja yang dapat dilakukan supaya orang yang dizalimi itu dapat kembali haknya dan dapat selesai ataupun dapat dielakkan daripada terus dizalimi. Kemudian Sayyiduna Al-Imam Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Abu Dzarrin, "Ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina maghluba?" Wahai Nabi alaihi salatu wasallam, apakah pandangan anda sekiranya orang tersebut adalah seorang yang lemah? Dia sendiri tidak mampu untuk membantu orang yang dizalimi. Sebab Nabi kata kalau dia tidak pandai membuat keputusan, maknanya kalau dia sendiri tak pandai buat keputusan, macam mana nak tolong orang lain untuk buat keputusan, maka dia hendaklah membantu orang yang dizalimi. Lalu kata Sayyidina Abu Dzar, macam mana pula kalau dia tu seorang yang lemah dan sehingga dia tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi? Dia seorang yang lemah, kalau dia nak tolong orang yang dizalimi dengan dia kena zalim lepas tu. Jadi nak buat macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yumsiku an adhan nas. Hendaklah orang yang lemah tersebut, yang dia tak boleh nak suruh orang pada kebaikan, tak boleh cegah orang kedengkuran, dia tak boleh nak tolong orang supaya buat keputusan yang bagus, dia sendiri tidak mampu untuk menghalang kezaliman. Okey, kerana dia seorang yang lemah, dia kena buat apa? Dia hendaklah memegang dirinya daripada melakukan kejahatan kepada manusia. Yumsik an adzan nas. Dia hendaklah memegang dirinya, menghalang dirinya daripada melakukan perkara yang tidak elok kepada manusia. Ai la yu'zihim bilisanihi wala biyadihi. Syekh Abdullah Al-Ghumari menjelaskan apa maksud orang itu. Kata Nabi, memegang dirinya daripada melakukan benda yang tidak elok kepada orang. Maksud dia, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, orang tersebut tidak menyakiti orang lain secara lisannya dan dia juga tidak menyakiti orang lain dengan tangannya. Maksudnya lidahnya tidak digunakan untuk memaki orang, tangannya tidak digunakan untuk menzalimi orang lain. Wala yas'a fi izayatihim. Dia juga tidak berusaha ke arah untuk menyakiti orang lain. Jadi dia tidak menyakiti dengan lidahnya, dia tidak pula menyakiti orang dengan tangan dia, dia sendiri tidak berusaha ke arah untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi inilah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fahadhihi al-khisalul khams tudammu ila al-khamsati sabiqah tasirul khisalu 'ashratan. Jadi inilah 5 amalan yang telah kalau digabungkan dengan 5 amalan sebelumnya, jadilah semuanya ada 10 amalan. Jadi 10 amalan yang membawa para pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Al-Fadhil Sa'mudi dah tulis 7. Jadi yang nombor 8 kalau kita tengok, nombor 8 adalah dia menolong orang lain yang menolong orang lain supaya orang lain dapat membuat keputusan yang betul. Menolong orang yang tidak pandai membuat keputusan agar orang itu membuat keputusan yang bagus. Yasna' li akhraq, itu yang nombor 8. Nombor 9 pula adalah dia menolong orang yang dizalimi, manakala yang ke-10 dia menghalang dirinya daripada melakukan kejahatan kepada manusia. Ini adalah 5 perbuatan yang telah disebutkan di dalam hadis Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari yang telah lepas. Dan sebelum hadis Sayyidina Abu Dzar kita dah belajar 5 amalan. Jadi kesemuanya alhamdulillah kita sudah mempelajari 10 amalan yang kalau satu pun dilakukan, manakala 9 yang lagi tidak dilakukan, cukup satu saja dilakukan, orang tersebut akan masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Tanbihun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar i'tabarnahu khaslatan wahidah li'annahuma mutalazimani. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, kami menganggapnya sebagai satu perbuatan. Kerana kedua-duanya adalah saling lazim melazimi. Sebab kalau kita mencegah orang kepada kemungkaran, maka kita sudah melakukan satu kebaikan. Bila kita melakukan satu kebaikan, maka kita sudah mengelakkan diri kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi oleh kerana menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu saling bersama antara satu sama lain, maka Syekh Abdullah Al-Ghumari
mengiktibar menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah satu perbuatan. Sebab itu kita kira ada 10, bukan ada 11. Baik, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesailah kita semenjak dalam 2-3 minggu lebih kurang dalam 2-3 kelas kita bersama dengan hadis yang telah riwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang mana beliau bertanya kepada baginda Nabi daripada satu perbuatan kepada satu perbuatan. Apabila dijawab Nabi oleh akan satu perbuatan, beliau tanya pula kalau orang tu tak mampu nak buat perbuatan tu, dia nak kena buat perbuatan apa pula. Akhirnya daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar, kita dapat mengambil manfaat. Ada 5 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Maka hari ini kita akan masuk pula kepada hadis yang seterusnya yang mengandungi 4 perbuatan yang membawa para pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Baik, qala Sayyidina Syekh Abdullah Al-Ghumari, arba'u khisalin raddus salam, tashmitul atisi, ijabatud da'wati, ittiba'ul janazah. 4 perbuatan. Maksudnya ada 4 perbuatan tambahan. Kita dah belajar 10. Maksudnya kita nak masuk kepada amalan yang ke-11, 12, 13 dan 14. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin. Yang ketiga, menjawab panggilan orang. Maknanya kalau orang ajak kita pergi kenduri, kita menerima ajakannya. Dan yang keempat adalah mengikut jenazah dihantar ke kubur. Ittiba'ul janazah. Kita menurut jenazah yang dibawa ke kubur. Kita sama-sama hadir di dalam majlis pengebumian seseorang jenazah. Qala Syekhuna Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jal, dzakara al-khaslatayn al-ulayayn Hassan bin Atiyah wa taqaddama kalamuhu fi khutbatil kitab. Al-Imam Hassan ibn Atiyah yang merupakan salah seorang ulama hadis telah menyebut 2 amalan yang pertama. Daripada 4 amalan ini, 2 amalan yang pertama iaitu memberi salam, menjawab salam, maafkan saya. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin. 2 perkara ini telah pun disebutkan oleh Hassan ibn Atiyah yang merupakan salah seorang ulama hadis di dalam kenyataan beliau, dan ini telah disebutkan pada awal khutbatul kitab, pada awal mukaddimah yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kalau kita tengok sebentar di mukaddimah awal hari itu, di mukaddimah yang awal-awal sekali, kalau kita tengok, iaitu di muka surat yang Allahumma salli ala Rasulillah, di muka surat yang pertama, di muka surat yang pertama, kalau kita tengok selepas daripada amma ba'du faqad ruwina fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala arba'una khaslatan a'lahunna manihatul anz ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Qala Hassan, ini Hassan ibnu Atiyah, fa'adadna ma duna manihatil anz min raddis salam wa tashmitil atis wa imatatil adha 'anit tariq wa nahwihi famastata'na an nablu 15. Jadi kata Hassan ibn Atiyah dalam menghuraikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, dan beliau merupakan salah seorang perawi hadis yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata beliau, kami telah mengira amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang membawa pelakunya ke syurga selain daripada manihatul anz, iaitu memberikan susu, memberikan susu kepada seseorang. Iaitu beliau kata yang kami jumpa antaranya raddus salam, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin, imatatul adza 'anit tariq, membuang kotoran di jalan dan selain daripadanya. Kata Hassan ibn Atiyah, kami tidak mampu untuk sampai kepada 15 amalan. Maksudnya kami cuba cari, kami tak dapat nak sampai kepada 15 amalan. Jadi alhamdulillah Syekh Abdullah Al-Ghumari telah mengumpulkan, mencari satu persatu sehingga dapat kepada 40 amalan. Alhamdulillah. Jadi daripada ucapan Hassan ibn Atiyah, tahulah kita antara perkara yang membawa kepada seseorang ke syurga Allah Azza wa Jal adalah menjawab salam, dan yang kedua adalah mendoakan orang yang bersin.
Okey. Jadi kita kembali semula. Hassan Ibnu Atiyah. Kita balik semula kepada perbahasan kita tadi. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, zakara al-khaslataini al-ulayaini Hassan ibn Atiyah wa taqaddama kalamuhu fi khutbatil kitabi. Hassan ibn Atiyah telah pun meriwayatkan dua amalan yang pertama, dan perbahasan ini telah pun dinyatakan di khutbatul kitab, di mukaddimah buku ini. Alhamdulillah kita telah pun baca sebentar tadi. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa li anna hadhihi al-khisala ja'alaha asy-syari'u haqqan min huquqil muslimi ala akhihi al-muslim fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi, salakal hadithul khisal al arba'ata ma'a 'iyadatil maridi fi nizam wa huwa yadullu 'ala anna hukmaha wahidun wal jazaa'a 'alaiha wahidun aidan wa hadha wadihun la khafa'a bihi. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari sekarang ingin menyatakan mengapa beliau berpendapat bahawa empat perbuatan tersebut membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Sebab kalau dalam hadis tidak disebutkan dengan jelas bahawa orang yang melakukan empat perbuatan ini akan dibawa ke syurga Allah Azza wa Jal. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, disebabkan khisal ini, empat amalan ini telah dijadikan oleh asy-syari', iaitu Allah dan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi telah menjadikan ia sebagai satu hak daripada hak-hak seorang Muslim yang wajib ditunaikan, yang mesti ditunaikan kepada saudara Muslimnya yang lain. Sebagai contoh dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma telah meriwayatkan dengan sanad mereka berdua daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah ampunkanlah kesilapan Sayyidina Abu Hurairah, ampunkan juga ya Allah kesilapan ibu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain ada 5. Disebut dengan jelas bahawa ada 5 amalan yang merupakan hak yang mesti ditunaikan ke atas seorang Muslim. Disebut 5-nya dalam satu hadis, jadi ini menunjukkan kelima-limanya adalah berkongsi pada hukum, berkongsi dari segi kelebihan. Lalu yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua menziarahi orang sakit. Yang ketiga mengikut jenazah ke kubur. Yang keempat menjawab panggilan, iaitu kalau orang jemput kita pergi kenduri, kita menghadiri. Dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Dan kita dah bincang sebelum ini bahawa menziarahi orang sakit itu membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Itu saja yang disebut dengan jelas bahawa pelakunya dibawa ke syurga Allah Azza wa Jal disebabkan melakukan satu ibadah, iaitu menziarahi orang sakit. Dan kita telah bincangkan sebelum ini. Kalau kita tengok dalam checklist yang ditulis oleh Ustaz Muhdi, iaitu pada amalan yang keempat menziarahi orang sakit. Jadi menziarahi orang sakit disebut dalam hadis-hadis yang lain bahawa orang yang menziarahi orang sakit akan dijamin oleh Allah dan Nabi bahawa dia akan masuk ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi oleh kerana 5 amalan ini ataupun 4 amalan ini telah disertakan bersama dengan menziarahi orang sakit, lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini telah menjadikan 4 amalan yang berbaki, iaitu menjawab salam, mengikut jenazah, menjawab panggilan, iaitu kalau orang ajak pergi kenduri dia hadiri, dan yang keempat mendoakan orang yang bersin. Hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim ini telah menjadikan 4 amalan ini bersama-sama dengan menziarahi orang sakit dalam satu nizam, dalam satu kenyataan, dalam satu ayat. Dan ini menunjukkan bahawa, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini menunjukkan bahawa hukum kelima-limanya adalah sama dan balasannya juga adalah sama, dan ini adalah jelas tidak ada kesamaran padanya. Jadi di sini tahulah kita bahawa Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jal telah mengkiaskan 4 amalan, iaitu
menjawab salam, mengikut jenazah, mengkabulkan pelawaan, dan yang keempat mendoakan orang yang bersin. 4 amalan ini dikiaskan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari kepada menziarahi orang sakit. Kerana menziarahi orang sakit disebut dalam satu hadis bersama-sama dengan 4 amalan ini, manakala dalam hadis-hadis yang lain disebut bahawa menziarahi orang sakit membawa kepada pelakunya, iaitu pelaku ziarah tersebut akan dibawa ke syurga Allah. Maka disamakan hukumnya secara kias. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini menunjukkan bahawa 4 amalan selain daripada menziarahi orang sakit ini, 4 ini juga akan membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi inilah cara kefahaman Syekh Abdullah Al-Ghumari ialah menjadikan 4 amalan ini membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu secara kias. Kerana disertakan dalam satu hadis bersama-sama dengan menziarahi orang sakit, dan sebelum ini kita telah pun meneliti bahawa ada hadis secara khusus yang menyatakan menziarahi orang sakit adalah membawa penziarah itu ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi kita akan masuk kepada amalan yang ke-11. Yang pertama iaitu raddus salam. Ada 4 amalan. Kita dah belajar sebelum ni 10. Mari kita masuk kepada amalan yang ke-11 iaitu menjawab salam. Qala Sayyidina al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah Azza wa Jal, wa raddus salami wajibun 'alal kifayati, bima'na anna syakhsan law sallama 'ala syakhsaini aw akthar faradda salama wahidun kafa 'anil baqiyah fa illam yarudda ahadun asimu jami'a. Menjawab salam adalah wajib secara kifayah. Wajib kifayah, bukan menjadi bukan menjadi fardu ain, tapi ia merupakan fardu kifayah. Okey, menjawab salam adalah fardu kifayah. Maknanya kalaulah sebagai contoh, saya masuk dalam satu majlis, kemudian saya bagi salam, maka tidaklah wajib ke atas semua yang berada dalam majlis itu menjawab salam saya. Cukuplah kalau ada seorang sahaja yang telah menjawabnya, maka dengan seorang menjawab salam saya tadi, yang lain sudah tidak lagi berdosa meninggalkan jawapan salam kepada saya. Tapi kalau saya bagi salam kepada beberapa kumpulan, beberapa orang dalam satu majlis, tiba-tiba tidak ada seorang pun yang menjawab salam saya, maka semua yang berada dalam majlis itu akan berdosa. Jadi menjawab salam adalah wajib, iaitu secara fardu kifayah. Lagi baik kalau semuanya menjawab. Tapi tidaklah diwajibkan untuk semuanya menjawab. Cukup apabila seorang saja menjawab, maka yang lain akan gugur dari segi kefarduannya. Walaupun kalau semua jawab, semua akan dapat pahala. Tapi kalau semua tak jawab, maka ia akan menyebabkan semua mereka tersebut berdosa kepada Allah Azza wa Jal. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa yakunu raddus salami bi sautin murtafi'in bihaitsu yasma'uhu man sallam. Bila kita nak jawab salam, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, jawab salam, bila kata contoh orang lain bagi salam kepada kita, maka kita yang nak balas salam tadi, nak jawab salam, hendaklah kita menjawabnya dengan suara yang kuat. Iaitu sekira-kira orang yang memberikan salam tadi dengar yang salamnya sudah dijawab oleh kita. Jadi kalau dia bagi salam, tiba-tiba kita jawab, kita seorang je dengar, dia tak dengar kita jawab salam. Maknanya ketika itu, ia belum lagi dianggap melunaskan hak kewajipan. Maka menjawab salam hendaklah dengan suara yang kuat. Kerana tujuan menjawab salam adalah supaya orang yang memberi salam itu, dia rasa gembira kerana salamnya dibalas. Okey, jadi kalau kita jawab dengan suara yang perlahan sampai dia pun tak dengar, maknanya tak selesai juga, sebab dia akan merasakan bahawa seakan-akan dia tidak disukai. Contohnya dia bagi salam, orang pun tak nak balas salam dia. Jadi menjawab salam adalah wajib kifayah, dan orang yang nak menjawab salam hendaklah dengan suara yang kuat. Kuat tu dengan maksud apa? Kuat iaitu sampai suaranya dapat didengar oleh orang yang memberikan salam. Maksudnya kalau contoh dia bagi salam depan kita, kita pun disebut kepada kita Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam. Itulah dianggap sebagai suara yang kuat. Kerana tak perlu untuk kita tinggikan lagi suara kita, kerana dia sudah dapat mendengar suara kita. Tapi katakan dia bagi salam dalam satu majlis, tiba-tiba majlis itu senyap, kita berada di belakang sekali, maka kita kena pekik dengan kuat Waalaikumsalam, supaya dia berada di depan dapat mendengar salam kita. Itu kalau contohlah dalam satu majlis, Kurang Asam punya majlis, dia penceramah datang bagi salam, orang yang depan semua senyap.
Maka kalau begitu, kalau semuanya senyap, semua akan berdosa. Maka kalau kita ada di belakang sekali ketika itu, kita kena menjawab salam dengan suara yang kuat sehingga suara kita dapat didengar oleh orang yang datang dalam majlis tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu lagi masalah. Bagaimana kalau salam itu bersifat tulisan? Contoh, ada orang mesej pada kita dalam WhatsApp, Assalamualaikum. Wajib tak kita nak membalas salam? Wajib tak kita nak membalas salam atau bagaimana? Sebab tu bila kita tulis Assalamualaikum, contoh dalam mesej, eloknya tulis biar penuh. Tulis Assalamualaikum. Itu bukan salam. Biarlah ditulis supaya dapat dibaca dengan baik. Sama ada tulis dalam bahasa Arab terus, ataupun kita tulis dalam bahasa Rumi, tetapi cukup hurufnya Assalamualaikum. Jadi kalaulah sampai kepada kita satu salam, kalau tulis salam, itu pun saya pribadi macam tak tahu lah. Kalau salam, assalam, dia masih belum dianggap sebagai memberikan salam. Walaupun orang tadi dia memang niat tulis salam tu dengan maksud Assalamualaikum. Jadi alangkah baiknya, sebagaimana yang telah kita bicara sebelum ini dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, kalau kita nak berselawat kepada Nabi dalam bentuk tulisan, tulis biar penuh. Rugi kalau kita tulis tidak penuh. Maka kalau kita nak menulis salam dalam mesej kita, dalam surat kita, biarlah tulis dengan penuh. Lagi baik kita tulis dalam bahasa Arab terus. Assalamualaikum. Kalau tulis Rumi pun biar tulis biar penuh. Sekarang tulis salam. Ataupun Assalamualaikum, itu tidak kena, kerana memberikan salam itu adalah satu ibadah yang berkait dengan hukum selepas itu. Okey, apabila kita menerima salam secara tulisan, adakah wajib kita membalas salam itu? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa raddu jawabil kitabi wajibun karaddis salam. Wa raddu jawabil kitabi wajibun karaddis salam. Hakadha qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, menjawab tulisan, menjawab raddu jawabil kitab, kita menjawab salam yang ditulis secara tulisan. Maksud jawabil kitab, maksud dia as-salam al-maktub. Wa raddus salam al-maktub, itu maksud yang dimasukkan dengan jawabul kitab. Wa raddu jawabil kitabi wajibun karaddis salam. Kita menjawab salam yang bertulis itu adalah wajib seperti kita menjawab salam. Maksud dia seperti kita menjawab salam yang berbunyi. Maknanya sebagaimana kalau kita, orang bagi salam kepada kita, Assalamualaikum, kita dengar suara tu, maka kita wajib membalas salam tadi, Waalaikumsalam. Jadi kalau dia tulis surat kepada kita juga wajib membalas salam dia. Maknanya kalau kita baca surat, dia tulis Assalamualaikum, tiba-tiba kita tak jawab, kita senyap gitu, maknanya kita sudah berdosa berdasarkan pandangan Syekh Abdullah Al-Ghumari, dan inilah yang dipegang oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi maknanya tuan-tuan, perempuan, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang mesej pada kita di WhatsApp, selalunya sekarang ni WhatsApp ataupun tulis di Messenger, Assalamualaikum, sama ada kita balas secara tulisan atau kita balas secara mulut. Kita sebut Waalaikumsalam, kita sebut Waalaikumsalam, sebab dia sudah menyampaikan salam kepada kita, maka kita menyampaikan pula salam kepada dia sama ada secara tulisan atau kita tak tulis tapi kita menjawab salam secara lisan. Walaupun dia tak dengar tapi kita sudah membalas salam dia. Lagi baik kalau kedua-duanya sekali. Kita jawab salam secara tulisan dan kita juga menjawab secara lisan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fa iza ja'aka kitabun min akhikal muslim wa lam tarudda alaihi fa anta athimun. Kalaulah datang satu kitab, datang satu tulisan daripada saudaramu yang muslim dan kamu tidak membalas tulisannya, dia bagi salam kepada kamu, tiba-tiba kamu tidak membalas salamnya, maka kamu telah berdosa. Inilah yang dipegang oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi selesailah kita daripada amalan yang ke-11 yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu membalas salam. Membalas salam. Jadi sama ada salam secara lidah atau salam secara tulisan.
bagi salam ni kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, berat juga orang Melayu kita. Saya sendiri ada pengalaman. Ada beberapa orang yang dia tidak berkenan dengan kita, dia punya pendirian berbeza dengan kita contohnya. Dan saya pernah bertemu dengan satu orang tu. Bila saya bagi salam kepada dia, dia senyap. Dalam muka dia muka marah, muka dia muka marah, dan dia tidak menjawab salam saya. Kita nak tunggu dia bagi salam kepada kita, dia tak nak bagi salam. Walaupun kita lagi berusia daripada dia. Jadi atas dasar untuk merapatkan hubungan silaturahmi, saya bagi salam kepada dia. Tapi yang saya agak terkejut, wajahnya masam dan tidak pula dijawab salam tersebut. Mungkin dia marah sangat. Tetapi ala kulli hal, menjawab salam adalah merupakan satu perkara yang dituntut dan membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Adapun begitu, kalau contohlah katakan, saya teringat apa yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau contoh kita dengan satu orang, kita tak ngam dengan dia dan kita sendiri tidak rasa serasi dengan dia, maka kalau kita tersempak dengan dia, sekurang-kurangnya kita memberi salam kepada dia. Kalau dia bagi salam kepada kita, kita jawab, dan selepas tu kita bermanis muka, kemudian kita minta izin untuk meninggalkan dia. Kita kata kita ada alasan dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah memadai, walaupun mungkin kita tidak seronok nak duduk lama-lama dengan dia. Sebab kata Syekh Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullah azza wa jal, menyayangi ataupun tidak menyayangi seseorang itu bukan apa yang kita mampu miliki. Kerana perasaan sayang dan benci itu adalah apa yang telah Allah beri kepada kita. Mungkin orang tu dia tak suka dengan kita, dia tak ngam dengan kita. Mungkin kita ada buat perangai tak elok dengan dia, atau kita tak ada buat perangai pun, tapi dia sendiri tidak ngam dengan kita. Dia rasa kita macam tak serasi dengan dia. Dia tak kena dengan cara kita, cara perbualan kita ke, mungkin bahasa kita bahasa daerah yang dia tak ngam dengan kita. Dia rasa kita kasar, padahal bahasa kita lembut di sisi kita. Jadi tak ngam dengan kita. Kalau dia tidak ngam dengan kita sekalipun, maknanya kalaulah contoh dia tidak mahu bersama lama dengan kita, kalau bertemu, maka menjadi hak dia untuk bermanis muka dan tidak menunjukkan rasa benci kepada kita. Jadi dalam isu tadi saya memang terkejut betul bila kita bagi salam wajah ni masam, dan dia tidak membalas pula salam saya walaupun saya lagi tua daripada dia. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kebaikan dan kesabaran, serta memberikan kepada kita hidayah dalam memandu kehidupan ini berdasarkan syariat. Allahumma amin. Baik. Dan dalam perbahasan memberikan salam ni, alhamdulillah menerusi kitab ini kita juga dapat maklumat, iaitu menjawab salam secara lisan ataupun secara tulisan itu adalah wajib, sebagaimana yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita tengok sebagai contoh dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, saya datangkan dalam catatan saya walaupun tak dalam kitab, saya bacakan di sini. Wa qala An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu fil Azkar, qala al-Imam Abu Sa'd al-Mutawalli wa ghayruhu, idza nada insanan min khalfi satrin aw ha'itin faqal assalamu alayka ya fulan, aw kataba kitaban fihi assalamu alayka ya fulan, aw assalamu ala fulan, aw arsala rasulan wa qala sallim ala fulan faballaghahu al-kitaba aw ar-rasul wajaba alayhi ay yarudda as-salam. Hakadha dzakara al-Wahidi wa ghayruhu aidan annahu yajibu 'ala al-maktub ilayhi raddus salami idza balaghahu as-salam. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi pun disebut dengan jelas bahawa apabila seorang insan telah memberikan salam secara tulisan, ataupun diutuskan seseorang, dikata pada orang tu, sampaikan salam saya kepada fulan bin fulan, lalu si fulan tu pun telah menyampaikan salam kepada kita, maka wajib bagi orang yang telah disampaikan salam tersebut ataupun orang yang diutuskan surat yang tertulis padanya Assalamualaikum itu, wajib ke atasnya untuk membalas salam tersebut. Ini yang dipegang oleh ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, antaranya Abu Sa'd Al-Mutawalli, dan ini juga yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti pula
amalan yang ke-12 iaitu mengikut jenazah, mengikut jenazah ke kubur, menghantar jenazah ke kubur. Yang ini insya-Allah agak panjang. Jadi saya rasa mungkin tak sempat untuk kita membaca keseluruhannya pada hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, sehingga ada usia, kita akan meneliti perbahasan ini dan melihat perbahasan ini pada minggu hadapan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di sana ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz, macam mana pula kalau ditulis perkataan salam atau WSLM, wassalam, saya tulisan pendek, adakah patut juga kita menjawab salam? Mohon pandangan. Kalau ikut pandangan saya, kita jawab je. Jawab je, sebab memang kita tahu dia tu memang niat nak bagi salam kepada kita. Jawab je lah. Tapi bagi yang menulis itu, bagi yang menulis salam itu, sepatutnya dia kena sedar menulis itu seeloknya biar penuh, kerana ini adalah satu ibadah. Jadi oleh kerana secara tulisan Arabnya, contoh saya tulisan Arabnya Assalamualaikum, itu tidak ada istilahnya ditulis secara simbol, tapi ditulis betul-betul alif lam sin lam alif mim, assalamu alaikum ain lam ya kaf mim. Itu dalam bahasa Arab. Maka kalau kita fahami dalam bahasa Melayu, ia juga seperti itu. Patutnya kita kena tulis, kalau kita nak tulis Rumi, ASSALAMUALAIKUM, assalamualaikum. Kita jawab dengan penuh, kerana kalau kita tulis secara ringkas-ringkas begitu, Assalamualaikum ataupun salam, maka ia takut-takut tidak dianggap sebagai salam. Maka rugilah yang menulis. Namun atas dasar membalas kebaikan, bagi orang yang diberikan salam, eloklah dia menjawabnya. Cuma secara peribadinya, saya tidak tahu adakah dengan menulis sebagai contoh salam sahaja, adakah itu diiktibar sebagai salam yang wajib dibalas ataupun tidak. Secara peribadinya saya tidak mengetahuinya. Pun begitu, atas dasar ihtiyat, kalau orang tulis salam pun kita jawab je lah waalaikumsalam. Cuma sebaiknya orang yang menulis hendaklah ditulis secara penuh supaya dia benar-benar dianggap sebagai orang yang memberikan salam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau askum, itu pun samalah askum. Itu walaupun kita faham nak tulis assalamualaikum, tapi alangkah baiknya kalau ditulis biar penuh assalamualaikum, kerana takut-takut di sisi Allah tidak diiktibar sebagai salam. Maka rugilah orang yang menulis dengan niat dia memberikan salam. Okey, assalamualaikum Ustaz, adakah menjawab salam melalui hati itu dikira menjawab salam? Mohon pencerahan. Kalau kita tengok dalam kenyataan Syekh Abdullah Al-Ghumari tadi, kalau kita tengok dalam ucapan Syekh Abdullah Al-Ghumari sebentar tadi, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa yakun raddu salam bi sautin murtafi' bihaitsu yasma'uhu man sallam. Hendaklah menjawab salam itu hendaklah dengan suara yang tinggi, maksudnya suara yang kuat, iaitu sekadar, iaitu pada kadar supaya salamnya itu dapat didengari oleh orang yang memberikan salam. Jadi kalau satu orang dia bagi salam, assalamualaikum semua, tiba-tiba semua pakat jawab tapi dalam hati, maka ia tidak menyelesaikan lagi kewajipan menjawab salam. Kerana tujuannya adalah supaya salam itu dibalas secara suara. Jadi kalau seseorang itu memberikan salam, memberi salam kepada kita, maka hendaklah kita menjawabnya secara suara, bukan secara hati. Tak kiralah kalau dia bagi salam depan-depan kita pun begitu, atau secara tulisan. Contoh dia tulis kepada kita assalamualaikum, maka kita jawab dengan suara yang kita baca tu, waalaikumsalam. Kita baca assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pun bagi salam tadi saya pun takut saya tak perasan saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab secara suara supaya kita dah menyelesaikan tanggungjawab menjawab salam. Sebab kalau ikut pandangan Syekh Abdullah Al-Ghumari dan dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi contoh tadi, menjawab salam walaupun dalam bentuk tulisan adalah wajib. Okey, saya rasa sekarang itu dahulu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah berada dalam majlis ini walaupun kita agak lewat hari ini. Tapi saya memikirkan untuk saya tangguhkan, saya rasa saya bersalah pula kerana ini peluang kita bukan boleh bertemu selalu, kita bertemu seminggu sekali. Dan kitab ini kitab yang besar. Oleh kerana tadi ada urusan yang tak dapat diselesaikan, saya usahakan juga walaupun ditangguhkan sedikit dari segi waktunya. Alhamdulillah dapat kita bersama pada hari ini. Dan kita membacanya sebelum pada waktu maghrib ni. Alhamdulillah, insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan
melihat pula apakah amalan yang ke-12 yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu membawa jenazah ke kubur, membawa jenazah ke kubur, insya-Allah subhanahu wa taala. Kita akan bertemu semula pada minggu hadapan untuk meneliti amalan yang ke-12. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan saya kira mungkin Ustaz Muhdi akan menulis amalan yang ke-8, ke-9, ke-10 dan juga ke-11 pada hari ini untuk menjadi senarai untuk kita sama-sama cek dalam hidup kita, kita dah pernah lakukan yang ni atau tidak. Kalau belum lagi, sila lakukan supaya selesai kita mempelajari kitab ini, ke-40 amalan itu telah kita lakukan. Moga-moga Allah menerima amalan tersebut lalu membawa kita ke syurga Allah seluruhnya. Allahumma amin. Terima kasih semua. Doakan saya, dan jangan lupa doakan juga negara kita Malaysia dan juga Mesir serta negara-negara Islam yang lain serta seluruh dunia ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, mengangkat semula penyakit ini. Dan sebagai seorang mukmin, kita tidaklah membangkang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam apa keadaan sekalipun, sama ada dalam keadaan senang atau susah, kita tetap akan bersama dengan Allah Azza wa Jal. Dan pada hari ini, Alhamdulillah, di Utusan Malaysia, saya telah menulis satu tulisan dalam ruangan rencana agama begitu, penawar bagi COVID-19 secara rohaninya, apa yang kita perlu lakukan supaya kita selamat daripada penyakit ini, dan apa tindakan yang perlu kita lakukan dalam menghadapi musim wabak ini. Berdasarkan khutbah guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, saya buat kesimpulannya dan saya lakarkan dalam akhbar. Bagi yang berkesempatan boleh membacanya di Utusan Malaysia pada hari ini dalam akhbar Utusan. Dan bagi saya, kenyataan guru kami tadi Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi selaku seorang doktor bedah, dalam masa yang sama seorang yang mahir dalam ilmu tasawuf dan juga ilmu syariat serta ilmu hadis, kita dapat melihat bahawa segala apa yang berlaku itu adalah tanda untuk Allah Azza wa Jalla ingin memanggil kita semula, ingin memberikan peluang kepada kita untuk dapat beribadah, ingin mengajak kita untuk kembali kepadanya, dan kesemuanya adalah baik. Maksudnya semua yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, semuanya adalah baik, sama ada dalam bentuk ujian atau kesenangan, kesemuanya membawa kita untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Semoga diberikan kebaikan semuanya, semoga diberikan kesihatan, dan moga-moga kita semua selamat daripada wabak ini, dan moga-moga Allah memberikan kesihatan kepada sahabat-sahabat kita yang dijangkiti wabak, dan bagi mereka yang sedang menghadapi wabak ini, yang sedang dijangkiti wabak ini, bersabarlah, kerana ini semua ujian Allah Azza wa Jal untuk mengangkat lagi darjat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam hadis disebut, seseorang yang diserang wabak lalu ia bersabar, kalau ditakdirkan dia meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan pahalanya seperti pahala seorang yang mati syahid, kerana kesabarannya dan keredaannya di atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah buat dirinya. Semoga diberkati Allah semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira. Semoga bertemu lagi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.